الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Kebersihan dan kesucian menjadi aspek utama dalam kehidupan seorang Muslim. Ia merupakan prasyarat penerimaan ibadah yang dilakukan. Islam meletakkan kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Apakah kepentingan kesucian dalam kehidupan umat Islam? Menurut Dr. Mustafa Al-Kin, dalam kitabnya Fi Al-Mahaji, disebutkan antara hikmah dan kepentingan menjaga kesucian adalah kebersihan itu sendiri adalah fitrah. Ia juga selari dengan tuntutan agama Islam sebagai agama fitrah. Menjaga kesucian juga dapat memelihara kemuliaan dan kehebatan seseorang Muslim itu sendiri. Faktor kesihatan juga akan menjadi lebih baik jika seseorang menjaga kesucian dirinya. Bercakap mengenai kesucian bukanlah hanya semata-mata kepada penjagaan diri sahaja, tetapi termasuklah juga makanan, pakaian dan masyarakat di sekeliling. Kesucian sangat berkait rapat dengan halal dan haram. Islam menyebut yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Daripada Al-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni syubhah, yang mana ramai orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam mencari sumber rezeki yang baik dan halal. Hasil rezeki dan makanan yang dimakan akan menjadi darah daging dalam diri seseorang. Jika makanan dan rezekinya datang dari sumber yang baik, halal dan berkat, maka akan baiklah kehidupan dan ibadah, begitulah sebaliknya. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Setiap makhluk di dunia ini tidak lepas dari melakukan kesilapan dan dosa. Inilah hakikat sebenar kehidupan seorang manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibni Majah. Antara syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah meninggalkan dosa yang dilakukan, menyesali di atas perbuatan lalu dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dari mana saya dapat info berkenaan dengan pembersihan wang tidak patuh syariah ini adalah saya ada buat beberapa bacaan dan juga carian tentang pembersihan wang tidak patuh syariah ini daripada website Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Dan kenapa saya ingin melakukan pembersihan wang tidak patuh syariah ini adalah kerana saya mengambil kira tentang sumber rezeki yang datang kepada saya, terutama sekali apabila melibatkan tentang tanggungan-tanggungan di bawah saya, tentang dari mana ia datang dan dari mana ia akan disalurkan. Sebagai sebuah organisasi ulum yang bertanggungjawab mentadbir dan memegang amanah harta-harta orang Islam, MAIS berperanan untuk menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada seluruh umat Islam berkenaan peri pentingnya mengurus harta secara bijaksana sebagaimana yang dituntut oleh hukum syarak. Pelbagai cabang pengurusan harta Islam telah diteroka dan hasilnya ia direalisasikan untuk manfaat seluruh umat Islam negeri ini. Antara salah satu terimaan yang diperolehi di MAIS adalah melalui serahan wang tidak patuh syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, bertugas di Majlis Agama Islam Selangor sebagai Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran. Dalam fatwa berkenaan tentang wang tidak patuh syariah, disebut pada tahun 1971 Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang melibatkan faedah bank konvensional hendaklah dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kemudian pada tahun 2009 Muzakarah Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa harta tidak patuh syariah hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal, fakir miskin atau diserahkan semula kepada pemiliknya. Dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Bilangan 1 2009 pada 18 Mac 2009 yang menyatakan wang tidak patuh syariah yang diperolehi dijadikan sumber Baitul Mal dan harus dimasukkan ke dalam akaun Baitul Mal
penggunaan wang tidak patuh syariah harus untuk kegunaan menjalankan operasi perjalanan kerja di MAIS seperti pembinaan, penyelenggaraan bangunan, emolumen pendidikan pertanian, penyelidikan perubatan, kemudahan asas seperti pembinaan, dewan, tandas, jambatan dan lain-lain untuk kegunaan umum. Dalam kaedah perbincangan di kalangan para alim fuqaha berkenaan tentang wang tak patuh syariah ni, antaranya Imam An-Nawawi menyebut bahawa hendaklah bertaubat, kemudian pulanglah semula kepada pemiliknya atau warisnya, atau belanja bagi maksud maslahah umum. Bagi Syekh Atiyah Saqar, iaitu kena bertaubat, kena pulangkan semula kepada pemiliknya atau warisnya dan beri fakir miskin. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa tidak boleh digunakan untuk kepentingan peribadi. Kemudian keluarkan daripada faedah itu, bank itu, kemudian belanja untuk maslahah umum. Ini antara pandangan-pandangan daripada ahli fiqh berkenaan tentang kaedah melupuskan wang tidak patuh syariah dan bagaimana kegunaannya. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Umat Islam amat digalakkan membuat pengurusan harta kerana di dalam rezeki seseorang terdapat hak untuk yang lain. Namun, jika hasil pendapatan yang diperolehi melalui sumber yang syubhah dan haram, maka penyucian harta perlu dilakukan. Mungkin ada yang tidak mengetahui apakah kepentingan membersihkan harta di sisi Islam. Antara kepentingan membersihkan harta adalah untuk memperoleh pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas usahanya menjauhi wang yang tidak patuh syariah dan tidak boleh digunakan untuk dirinya dan orang terdekat. Pertamanya, kita kena memastikan bahawa setiap harta yang kita miliki ini semuanya akan dipertikaikan atau dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan mempersoalkan. Bila mana melibatkan harta yang haram, lagilah kita perlu lupuskan kerana terang-terang harta tu bukan hak milik kita. Maka di situlah kita kena ambil peranan kita sebagai seorang Muslim. Kena ada kesedaran bila mana yang melibatkan unsur-unsur gharar, unsur-unsur riba ataupun unsur-unsur yang tidak patuh syariah, kita kena jauhkan, kena tinggalkan. Maka sebagai orang Islam yang bertanggungjawab, yang beriman dengan Al-Quran dan hadis, kita perlu ambil berat tentang bab pengurusan kewangan ini untuk memastikan bahawa transaksi yang kita gunakan ataupun apa-apa pelaburan yang kita lakukan mestilah berpandu kepada hukum syarak. Baik. Dalam kes harta yang haram dan halal dia bersama. Kan. Maklumlah dulu kita tak tahu, jahil, main campur je semua. Maka di sini kita kena ambil pendekatan di manakah harta yang betul-betul yang kita rasa itu memang berpunca daripada sumber yang tidak patuh syariah, maka kita asingkan. Itu yang pertamalah, kita kena buat begitu supaya ada kita punya kesungguhan, niat kita, kesungguhan kita, usaha kita untuk kita memastikan bahawa kita nak memiliki sumber yang halal saja. Kenapa kita perlu membersihkan harta yang haram? Kerana kebersihan dan kesucian itu adalah fitrah bagi setiap umat Islam. Dan rezeki yang kita bawa balik ke rumah pun mestilah kita nak rezeki yang halal. Sebab rezeki yang halal itu akan masuk ke dalam perut isteri dan juga anak-anak kita. Dan adakah saya akan berkongsi ilmu ini dengan orang lain? Ya, saya akan berkongsi dengan orang lain supaya kita dapat sama-sama manfaat daripada info yang seperti ini. Pelbagai maklumat yang telah kita perolehi tentang wang tidak patuh syariah. Semoga video ini memberi kita satu motivasi dan hala tuju yang jelas tentang kepentingan mencari harta yang halal lagi berkat. Semoga penyucian harta yang kita lakukan dengan ikhlas ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم